Ada spoil kuda ni. Maknanya berlaku kerosakan pada tunggangan ini ketika Omar bawa dalam perjalanan tu. Mungkin tak tahu lah Omar henjut lebih ke macam mana, anda pun tak tahu, Allahu alam. Maka Omar tak puas hati. Omar kata, ij'al baini wa bainaka hakaman. Kalau macam tu kita lantik hakim, qadi yang menjatuhkan hukuman. Aku betul ke kau betul? Ini kes antara Amirul Mukminin dengan Arab Badawi, padang pasir. Kalau kita penampar je Badawi tu, cakap banyak kau Ana Amirul Mukminin, tahu tak kau hajar dengan aku contohlah kan. Oh, mak tak ada. Level di Amirul Mukminin yang menguasai Rom dan Parsi. Bila Badawi ni kata nak settle, masuk mahkamah. Oh, masuk mahkamah, kau jangan main-main. Okey. Maka Umar kata, kita latih seorang qadi, jatuhkan hukuman. Siapa betul, aku ke kau? Faqala rajul. Maka kata Arab Badawi ni, yahkumu bainana Shuraih bin Al-Harith Al-Kindi. Okey, aku setuju. Kita lantik yang menjatuhkan hukuman Shuraih bin Al-Harith Al-Kindi. Umar kata, raditu bihi, aku setuju. Kalau itu orangnya, aku setuju. Ihtakama Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab wa sahibul farasi ila Shuraihin. Maka kes ni tuan-tuan dibawa ke mahkamah, dan hakimnya masa ni cerita ni dekat Madinah, di Madinatul Munawwarah. Maka hakim mahkamah di Madinah masa itu bernama Shuraih. Falamma sami'a Shuraih maqalat al-A'rabi, apabila dibentangkan kes pendakwaan ini, Shuraih dengar daripada dua-dua belah pihak, belah Umar dan belah Badawi ini. Iltafata ila Umar al-Khattab wa qal, lalu apa kata Shuraih al-Qadi kepada Umar al-Khattab, ya Amirul Mukminin, naam, hal aghasta al-farasa saliman? Wahai Amirul Mukminin, ketika tuan ambil kuda ni macam mana? Sihat tak? Okey ke tidak? Umar kata okey, sihat. Kau dah test tak? Dah test. Kau puas hati kan? Puas hati. Lepas tu kerosakan berlaku bila? Masa ke bawah tu lah. Mungkin masa 120 gitu lah, 140 kan. Apa, ladam kuda tercabut ke, wallahu alam. Maka apa kata Shuraih al-Qadi, ihtafiz bima ishtaraitah aw rudda kama akhasta. Maka Amirul Mukminin ada dua pilihan sahaja. Sama ada Amirul Mukminin ambil terus kuda ni sebab kerosakan berlaku di tangan Amirul Mukminin. Bukan ketika Badawi tu jual, masa dia jual dia okey, sihat walafiat, no problem, tiba-tiba dapatkan kau rosak. Mana ada benda dah ni? Satu. Kalau kau tak puas hati, rudda kama akhasta, kau kena pulangkan balik kuda ni dalam keadaan sihat walafiat. Macam dia kata ke Amirul Mukminin. Maknanya apa? Confirm Umar Al-Khattab kalah dalam kes ni. Kalah, Syekh. Dan dulu punya kes tak makan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, bertahun-tahun. Sekejap aja. Dulu senang aja. Kita mahkamah ditangguhkan. Pening kepala Syekh. Sebab tu masuk mahkamah ni, na'udzubillah min zalik. Mahkamah paling senang besok di hari akhirat. Tapi kita takut mahkamah tu, tuan-tuan. Harap-harap Allah pemudahkan hisab kita di padang mahsyar, insya-Allah. Amin. Mahkamah Allah dekat padang mahsyar memang tak cerewet macam mahkamah dunia ni lah, tapi cukup adil dan terlalu adil. Maka apa kata Shuraih al-Qadi, sama ada kau ambil kuda ni hak kau, ataupun Amirul Mukminin pulangkan balik kuda ni dengan syarat dalam keadaan sihat walafiat. Macam mana tuan beli, pulangkan balik dalam keadaan sihat. Maka Umar tengok je muka Shuraih al-Qadi, gitu. Wahal qada illa hakaza, gitu je. Mana salah aku lah. Ayolah. Umar kata qaulun faslun wa hukmun adlun. Kata putus, penghakiman yang adil, macam tu je. Iyalah gitu. Lalu apa kata Umar? Kalau begitu, aku arahkan supaya engkau dinaikkan jawatan menjadi ketua hakim di Kufah. Ambil kau naik jawatan, tuan-tuan. Naik level lagi tinggi, pergi dekat Kufah, Iraq.
menjadi hakim dekat sana. Waqad fallaituka qada'aha, aku lantik kau menjadi ketua qadi dekat Iraq. Kalau kita balik awal hakim tu Syekh, kau ngajar kau dengan aku kena kau dengan aku. Itu tuan-tuan, beza dulu dengan zaman sekarang. Sejak pada hari itulah terkenal dengan panggilan Shuraih Al-Qadi. Lam yakun Shuraih bin Al-Harith yawma wallahu Umar Al-Qada rajulan majhul al-maqam fi al-mujtama' al-madani. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melantik Shuraih Al-Qadi menjadi qadi di Madinah sebelum dihantar ke Iraq, dia ni bukanlah orang yang tidak dikenali di kalangan penduduk kota Madinah. Faqad kana ashabul fadli wa ahlus sabiqati, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, para sahabat Nabi yang veteran-veteran, yuqaddiruna li Shuraihin fitnatahu al-haddah, mereka cukup menghargai kurniaan Allah kepada Shuraih Al-Qadi dengan sebab dia terlalu fitnah, bukan fitnah dengan ta, fitnatun. Kalau fitnah dengan mana cerdik, kalau fitnah, fitnah lah dengan ta, fitnah. Ini fitnah, bukan sifat Nabi apa dia? Fatanah. Dia kata fatana, fatana mana benda, fatana mana fitnah, fatanah cerdik. Jadi Shuraih Al-Qadi ini Allah gunakan kepada dia kecerdikan, pandangan yang tepat, ijtihad yang tepat, wa hulukuhu rafi', akhlak yang mulia, wa tul tajribati fil hayati, dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kehakiman. Fahuwa rajulun yamaniyun mautin, berasal daripada negara Yaman, daripada kabilah Al-Kindi. Qada syatran ghaira yasirin min hayati fil jahiliyati, dan beliau sempat hidup lama di zaman jahiliyah satu ketika dahulu. Walama asyraqatil jaziratul arabiyyatu binuril hidayati, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan cahaya keislaman, cahaya keimanan di semenanjung jaziratul Arab, kana Shuraih min awailil mu'minin billahi wa rasulihi, maka Shuraih Al-Qadi antara orang yang terawal datang berhijrah ke Madinah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menyahut seruan dakwah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'arifu fadlihi wa muqaddiru syama'ilihi wa mazayahu, di kalangan para sahabat yang mengenali Shuraih Al-Qadi, yang tahu kemuliaan dia, yang tahu kesempurnaannya, yang tahu kealimannya, yang tahu akhlaknya, ya'sawna alaihi asyadal asa, mereka agak ada rasa penyesalan terhadap Shuraih Al-Qadi. Dia ni alim dah, hebat dah, warak dah, bla 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 semua, tapi ada satu je kurang ke dia. Apa dia? Yatamannawna allau utiha lahu ayan fida 'ala al-madinati mubakkiran liyalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayalhiqa bi rafiqil a'la. Satu je. Sahabat kata apa? Kalaulah kan. Kalaulah Shuraih Al-Qadi ini berhijrah lebih awal ke Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi Allah mentakdirkan dia sampai di Madinah, Nabi dah wafat. Bila Nabi wafat, dia kurang satu kelebihan. Apa dia? As-suhbah, level sahabi. Jadi para sahabat kata level kau ni sepatutnya kategori sahabat Nabi kau ni. Sepatutnya alim, hebat, semua ada kat engkau. Tapi Allah rugi. Ya gitulah bahasanya kan. Nak kata macam mana? Tak ada rezeki. Jadi tabi'in. Kalau ada yang tu, Masya Allah hebat dia. Ini pun dah hebat dah. Walika yahdha bi syarafi suhbati ba'da an haziya bi ni'matil iman, supaya Shuraih Al-Qadi dikurniakan kemuliaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikurniakan dengan kemuliaan
beriman dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikurniakan dengan ilmu yang banyak. Walam yakun al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu muta'ajjilan hina ahida bi mansibin min manasib al-qada' al-kubra li rajulin min at-tabi'in. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membuat keputusan untuk melantik Shuraih Al-Qadhi memegang jawatan tertinggi hakim di Iraq, sedangkan Shuraih masa tu levelnya tabi'in, dan zaman ni zaman sahabat Nabi, kibarus sahabi, ramai sahabat-sahabat yang alim, yang power, Abdullah bin Mas'ud, kan, apa nama, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ramai alim, semua tu boleh belaka jadi ketua hakim. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab membuat keputusan untuk melantik Shuraih Al-Qadhi menjadi ketua hakim di Iraq, ala ragmi, sekalipun min anna sama' al-Islam kanat yawma idzin ma tazalu tata'allaqu bin nujumi az-zuhri min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu langit Islam dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang bergemerlapan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Faqad athbatat al-ayyam, setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, maka benarlah firasat Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melantik Shuraih Al-Qadhi menjadi ketua hakim di Iraq. Idzalla Shuraihun yaqdi bainal muslimin nahwan min 60 aman mutatabi'atan min ghairi inqita'in. Berapa lama jadi hakim, tuan-tuan? Selama 60 tahun. 60 tahun. Dan tak pernah sekali pun disuruh berhenti ke, tak jawatan ke, undur ke, bla bla, tak ada. 60 tahun jadi qadhi. Sedangkan orang jadi qadhi ni bukan senang, kan? Nabi kata apa? Man ju'ila qadiyan faqad zubiha bi ghairi sikkin. Siapa yang dilantik menjadi qadi, menjadi hakim, bukan kadi nikah orang tu, itu kadi. Itu qadi, kita kata kadi. Tok kadi dia tok kadi. Bukan tok kadi baru qadi. Ya, ketua kadi daerah qadi, ya, sebutnya gitu. Yang menjatuhkan, yang menyelesaikan kes-kes daripada qada. Ya, kes-kes qadiyah, qada. Nabi kata apa? Man ju'ila qadiyan faqad zubiha bi ghairi sikin. Sesiapa yang dilantik menjadi qadi, maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Mana jawatan qadi ni memang confirm kena sembelih. Jawatan yang berisiko tinggi. Kan Nabi kata al-qudatu thalathatun ithnani fil nari wa wahidun fil jannah. Hakim, qadi ada 3 kategori. 2 masuk neraka, 1 je masuk syurga. Yang pertama, rajulun lam ya'rifil haqqa fa hakama ala batil fa huwa fin nari. Qadi pertama, hakim pertama, dia tak tahu kebenaran. Tah macam mana jadi hakim aku pun tak tahu. Dia tak tahu yang sepatutnya macam mana, lalu dijatuhkan hukuman atas kebatilan, maka dia ahli neraka. Masuk neraka dia ni. Dia tak tahu kes ni, ataupun adalah macam mana, wallahu alam. Nabi kata lam ya'rifil haqqa qadin lam ya'rif, atau hakim lam ya'rifil haqqa. Hakim, qadi ni tak tahu kebenaran, fa hakama ala batilin, dia menghukum di atas kebatilan, fa huwa finnar, dia masuk neraka. Yang kedua, qadin arafal haqqa wa lam yahkum bihi, dia tahu kebenaran tapi kerana dia dibayar rasuah dan sebagainya, dia kona ke lain, fa hakama ala batilin, dia menjatuhkan hukuman dengan kebatilan, fa huwa finnar, dia pun ahli neraka juga. Nabi kata satu je yang masuk syurga, qadin arafa al-haqqa fa hakama bihi fa huwa fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadi yang tahu kebenaran dan dia menegaskan kebenaran, menegakkan kebenaran, dia tak kisah tentang kedudukan jawatan dia, yang penting benda itu benar, yang penting aku selamat di dunia dan hari akhirat, maka Nabi kata qadi hakim ini masuk syurga. Sebab tu jawatan ni jawatan yang amat berisiko. Kalau ada anak-anak kita ambil bahagian ni, okey, no problem. Tapi pesan kat dia hadis Nabi ni,
Pegang betul-betul hadis Nabi ni. Okey tuan-tuan semua. Jadi selama 60 tahun menjadi hakim. Wa qad ta'aqaba ala iqrarihi fi mansibi kullun min Umar wa Uthman wa Ali wa Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan bergilir ganti, maknanya dia ni jadi qadi, jadi ketua hakim ni zaman siapa? Zaman Umar Al-Khattab, zaman Uthman bin Affan, zaman Ali bin Abi Talib, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. 4 orang khalifah. Bayangkan 4 orang khalifah. Biasa kan mana negara kalau naik khalifah baru, ketua hakim tu calo kan, dia akan lantik baru pendakwa raya, semua tukar, kabinet tukar. Dia tak tengok orang dulu bagaimana adil, layak, thiqah, dipercayai, biar dia. Tu jangan main orang dulu berkat. Teringat kita dulu dekat negara kita ada satu hakim terkenal, hakim Google hack tu. Teringat dulu lah. Kama aqarahu ala dhalika man jaa ba'da Muawiyah min khulafa Bani Umayyah hatta talaba ar-rajul i'fa'ahu min mansibi ibana wilayat al-Hajjaj. Sampailah zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dia menjadi hakim. Bila Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, diganti oleh khalifah yang lain, masa itulah dia ni Shuraih Al-Qadhi memohon untuk letak jawatan. Sebab apa? Sebab zaman tu ada seorang YB yang brutal bernama Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi. Jadi Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi ni banyak buat kes tuan-tuan. Dia bunuh orang je kerja dekat Iraq. Dia duduk kat Iraq. Jadi Shuraih Al-Qadhi tak nak bersyubhat dengan YB brutal ni, akhir dia letak jawatan. Masa dia letak jawatan, dia berapa umur dia? Wa kana qad balagha as-sabi'ata ba'da al-mi'a min hayatil madinati ar-rasyidati bil mafakhir wal ma'athir. Ketika dia meletakkan jawatan, beliau berumur 107 tahun radhiyallahu taala anhu. 107 tahun je. Dan bukan dipecat, dia sendiri nak letak sebab tak nak terlibat dengan kezaliman. Walaqad izdana tarikhul qada' fil Islam. Kalau kita baca sejarah Islam, banyak sangat kisah-kisah keadilan Shuraih Al-Qadhi, dan begitu juga kisah beliau disebut dalam kitab-kitab sirah dan tarikh. Antara contoh dia kata, min dhalika anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala iftaqada dir'an lahu kanat asiratan indahu ghaliyatan alayhi. Cerita ni masyhur tuan-tuan, semua orang biasa dengar cerita ni, tapi kita baca yang dalam kitab ni cerita kan. Di zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, ni zaman Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Sayyidina Ali bin Abi Talib kehilangan satu baju besi. Dan baju besi ini asiratan ghaliyatan, terlalu mahal. Bukanlah mahal segi harga tu, maknanya terlalu mahal bagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sayang sangat. Ya, dalam banyak-banyak baju besi dia, tak tahulah berapa, wallahu alam. Ya, ada yang ni dia paling sayang. Biasa diguna untuk pergi perang. Sumama labisa an wajadaha fi yadi rajulin min ahli zimmati yabi'u fi suqil Kufah. Falamma ra'aha arafaha wa qala. Tuan-tuan semua, sehingga ditarikan Allah satu hari ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, dia berjalan-jalan dekat satu kawasan pasar jual barang-barang, jual hardware, jual second hand, jual bundle. Dia pun tengok, dia berhenti depan satu kedai. Dia tengok, kedai ni jual bundle lah, seluar besi, baju besi, topi besi, semua alat-alat perang belaka. Dia tengok, macam baju besi aku je, Ali kata, macam aku punya je. Falamma ra'aha arafaha. Ketika Ali tengok, dia kenal, confirm baju besi dia. Apa kata Ali? Hadhihi dir'i, ini baju besi aku ni. Saqatan an jamalin fi lailatin kadha wa kadha. Hilang pada satu malam dalam satu musafir. Dia musafir, dia letak baju besi dia dekat unta dia, jatuh tercicir. Sampai kat sana tengok baju dah hilang.
Lalu Omar pula. Sayyidina Ali masuk kedai dia jumpa Tokek. Tokek. Ya bos. Ini baju besi. Dapat mana ni? Saya punya lah. Kedai saya jual. Kau jangan tipu aku Ni baju besi aku ni. Tokek kedai ni tuan-tuan. Kapiak zimmi. Tak tahulah Yahudi ke Kristian. Yang penting kafir. Apa kata Tokek kafir ni? Bal hiya dirai. Tuan, jangan sedap-sedap nak mengaku. Ni baju besi saya ni. Dalam kedai saya. Wahya dir'i. Wa fi yadiya amiral mu'minin. Letak dalam kedai saya. Saya punya lah. Sedap-sedap tuan mengaku tuan punya. Faqala Aliyun. Maka kata Sayyidina Ali. Innamah hiya dir'i lam abiha min ahadin. Tak, baju besi ni aku punya. Aku tak pernah jual pun kat siapa pun. Walam ahabha li ahadin hatta tasira ilaik. Dan aku tak pernah hadiahkan baju ni pada orang lain pun. Tiba-tiba ada kat kedai engkau. Apa cerita? Apa kata Tokek kedai ni? Tokek bandel ni. Okey. Kalau Amirul Mukminin tak puas hati nak dakwa saya, kita masuk mahkamah. Wah, kau tengok. Mahkamah je bang. Kita zaman sekarang kalau rakyat lawan kerajaan, agak boleh menang ke tak rakyat tu? Agak-agak boleh menang ke tak boleh? Nak jauh pun tak berani menyampah. Nampak sangat kan? Teruknya kita ni. Nak jauh pun tak berani. Jawab je lah. Kalah. Gitu. Susah nak menang je. Bukan senang. Kan masuk mahkamah ni. Buang masa, buang duit, buang tenaga. Panjang cerita. Tapi zaman dulu senang. Amirul Mukminin, tuan tak puas hati. Kalau tuan kata baju tuan, jom kita masuk mahkamah. Sempoi. Pasal diorang pasal apa gitu mudah tuan-tuan? Sebab dia tahu mahkamah Islam cukup adil. Adil. Dan tak payah keluar banyak belanja. Sebab kerajaan Islam akan tanggung segala-galanya. Keadilan Islam. Maka bila Tokek kedai dia kata macam tu, Ali kata ansafta fahalumma ilaihi. Baiklah, aku setuju. Jom kita pergi mahkamah untuk menentukan siapakah tuan baju besi ni. Thumma innahu ma dhahaba ila Shuraih al-Qadhi. Kan zaman ni zaman Sayyidina Ali memerintah, dan Sayyidina Ali bila dia memerintah, dia menukarkan pusat pemerintahan Islam dekat Iraq. Dia orang berdua pun pergi bertemu dengan Shuraih al-Qadhi. Tengok, Amirul Mukminin berjalan dengan Tokek kedai bandel. Pergi mahkamah, jumpa ketua hakim. Falamma sara indahu fi majlisil qada. Kalau ikut ketua hakim negara lah ni. Pasal pusat pemerintahan Islam dekat Iraq, dekat Kufah masa ni. Falamma sara indahu. Apabila Sayyidina Ali dan Tokek kedai ni jumpa Shuraih al-Qadhi, qala Shuraihun li Ali. Maka Shuraih al-Qadhi kata dekat Sayyidina Ali, ma taqulu ya Amirul Mukminin? Apa yang tuan nak dakwa, ya Amirul Mukminin? Apa kata Sayyidina Ali? Laqad wajadtu dir'i hadhi ma hadha ar-rajul. Baju besi aku ni, bawalah apa barang apa tu? Barang kes ni bawa dekat dalam mahkamah. Ni baju besi ni. Saya nampak baju besi ni dekat kedai lelaki ni. Dan baju besi baju saya. Wa saqatat minni fi lailatin kadza fi makanin kadza. Dan seingat-ingat saya baju besi tu saya letak dekat bonet unta, dekat belakang lah, kat belakang. Tak macam mana tercicir tengah jalan di sebuah lokasi, hilang tengah-tengah malam. Dan saya berani bersumpah, saya tak pernah bagi pun baju besi ni pada sesiapa pun, tak pernah saya hadiah pun, tak pernah jual, tak pernah bagi kat siapa pun. Faqala Shuraih lidhinni. Bila Sayyidina Ali kata macam tu, Shuraih al-Qadhi tengok dekat kafir ni, Tokek kedai, dia kata apa? Wa ma taqulu anta ayyuhar rajul? Tuan, apa jawapan tuan? Tuan kedai kata apa? Adir'u dir'i wa hiya fi yadi. Baju besi milik saya sebab dalam kedai saya. Wala atahim Amirul Mukminin bil kadhib. Tetapi di waktu yang sama saya tak menuduh Amirul Mukminin berbohong. Maknanya apa? Mungkin baju dia. Tapi dia tak cakap lagi tu. Dia kata yang penting baju tu kat mana sekarang? Kedai aku kan? Aku punya lah. Tapi saya tak tuduh Amirul Mukminin berbohong.
Faltafata Shuraih liqadin, faltafata Shuraih ila aliyin. Maka Shuraih al-Qadi tengok kepada Sayyidina Ali, apa kata dia? La raiba indi fi annaka sadiqun fima taquluhu ya amiral mu'minin. Shuraih Qadi kata, wahai amiral mu'minin, saya tak pernah mencurigai yang tuan seorang yang benar. Sahabat Nabi, Syekh, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga, kau jangan main-main. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Saya tak pernah mencurigai ataupun mengesyaki tuan khalifah berbohong. Dan saya tak boleh nak nafi bahawasanya baju besi ni milik tuan. Tapi kita dalam mahkamah. Bila dalam mahkamah, apa-apa pun kena ada bukti, kena ada saksi. Walakin la budda laka min syahidan yashhadani ala sihhati ma da'it. Kalau tuan mendakwa baju besi ni milik tuan, tuan kena panggil 2 orang saksi masuk ke mahkamah, dan 2 saksi ni kita akan ambil pengakuan mereka. Mereka akan bersumpah bahawasanya baju besi ni memang tuan yang punya. Faqala Ali, okay, no problem, simple present tense, kan? Panggil 2 orang saksi. Faqala Ali, maka Ali kata, okey, saya akan panggil 2 orang saksi. Siapa dia? Seorang saksi bernama Maulai Qanbar. Sayyidina Ali ada seorang hamba bernama Qanbar. Dan tak silap anak, Qanbar inilah yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 4 orang ke 5 orang yang memandikan jenazah Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qanbar, pakcik Nabi, dan ada 2 orang yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebarangan saksi dia, Syekh. Tukang mandi jenazah Nabi, kau jangan main-main. Okey, seorang. Lagi seorang siapa dia? Wa waladi Al-Hasan, dan anakku Al-Hasan akan menjadi saksi baju besi ni memang aku punya. Faqala Shuraih, maka apa kata Shuraih al-Qadi? Ya Amiral Mu'minin, saksi pertama tak ada masalah, kami boleh terima. Walakin syahadat al-ibn li abihi la tajuzu ya Amiral Mu'minin. Tapi saksi kedua is not relevant. Alamak, lain macam. Tak boleh diterima saksi kedua. Kenapa? Tak sikoh ke? Kaki disko ke? Na'udzubillah min zalik. Isap vape ke? Jogging pakai seluar pendek ke? Tak semai 5 waktu ke? Isap okok ke? Bla 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 bla. Lah, bukan. Kenapa? Kaedah mengatakan lianna syahadatal ibni li abihi la tajuz. Anak tak boleh jadi saksi atas bapa dia dalam kes mahkamah. Tak boleh. Sebab apa? Memang confirm anak akan sokong abah lah. Macam mana pun memang abah, memang ni abah punya lah, ni punya. Memang baju besi tu Ali punya pun, maknanya kan. Yelah, anak takkan menipu. Tapi kaedahnya tak boleh. Macam mana pun dia akan jadi jadi apa orang kata, dia ada kecenderungan apa interest, conflict of interest, lebih kurang macam tu lah. Aku nak sebut belit-belit tuan-tuan. Ada kepentingan kat situ. Bila saksi kedua ditolak, Ali terperanjat. Subhanallah, subhanallah, rajul min ahli jannati la tajuzu syahadatuhu. Engkau tolak penyaksian seorang lelaki pemuda ahli syurga. Amma sami'ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kau tak pernah dengar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Sayyidina Ali syarah dekat Shuraih al-Qadi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal-Husain sayyida shabab ahli al-jannah. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua-dua pemuda ini penghulu ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmizi. Bukan sebarangan orang, Syekh. Saksi kedua ni ahli syurga, ketua penghulu ahli syurga. Ya, mamen kita ni ahli surah pun kira power dah kita ni, tuan-tuan. InsyaAllah dipercayai ahli surah. Azan dulu ke?
Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Allahu Akbar. Jadi bila Sayyidina Ali bin Abi Talib baca hadis tu tuan-tuan, malam ni aircon kuat lah baru servis ke tukar aircon baru ni. Ni dah tahap Eskimo ni tuan-tuan. Okey, mana tadi? Bila Sayyidina Ali bin Abi Talib baca hadis Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannati, Al-Hasan dan Al-Husain merupakan penghulu ahli syurga. Apa kata Syurah Al-Qadhi? Bala ya Amirul Mukminin. Aku pun tahu juga hadis tu, wahai Amirul Mukminin. Mana bukan Ali saja yang hafal, aku pun hafal juga. Itu kemuliaan, itu kelebihan Al-Hasan wal-Husain, tak ada orang boleh pertikaikan. Tapi bila masuk mahkamah, tak boleh. Dia tetap tak boleh jadi saksi sebab ada syubhah di anak engkau. Kroni, conflict of interest. Ghaira anni la ujizu syahadatal waladi liwalidihi. Aku tak benarkan anak menjadi saksi ke atas bapaknya. Inda dhalika iltafata Ali ila dhimmi wa qala. Jadi bila macam tu kena cari saksi yang lain lah. Ada saksi lain tak? Mereka tak ada. Tu je yang tahu aku ada baju besi ni, Qambar dengan Al-Hasan. Habis kau tahu tak ada, macam mana? Macam tu lah. Kan? Nak macam mana? Tengok Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib ni. Faqal Ali pun tengok dekat Zimmi, dia kata apa? Inda dhalika iltafata Aliun ila Zimmi. Ketika itulah Sayyidina Ali pun berpaling kepada kafir Zimmi, dia kata apa? Khudha falaysa indi syahidun ghairuhuma. Kalau begitu, ambillah baju besi ni jadi milik engkau. Aku tidak ada saksi kecuali dua orang tu aja. Saya lah. Dan qadi dia pula kata, kesianlah pula Amirul Mukminin. Tak ada kecuba ijaz aku ada kot. Mahkamah ditangguhkan. Minggu depan cari saksi. Boleh ijaz je, bang. Muka tak ada ijaz pun. Tapi itulah nak khabarnya orang dulu kan. Bagi dia betul-betul, salah-salah, dosa, pahala, habis cerita. Syurga, neraka, Allah, settle. Apa ni sangat kepala? Faqala Zimmi. Kafir Zimmi ni dia tengok apa tadi, yang kena torturenya Sayyidina Ali, yang mendakwa kes ni dia kena, dia yang tertuduh tak ada benda pula.
Tak ada pula kau ditanya, kau dapat mana baju ni? Kau cakap betul-betul. Kau lempang kau garang. Kau tu kafir tu tak? Contohlah kan. Mesti ada lah tu. Kau cerita kat aku, kau dapat mana? Tak ada pula Syekh soalan bid'ah tu. Sebab tu zaman dulu tak ada kes tangguh. Senang aja. Jadi kafir Zimmi tengah menang. Kes ni aku menang. Kau menang lah, dapat kau dah baju besi ni. Apa kata kafir Zimmi? Walakini ashhadu bi anna dir'an laka ya amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin, bersaksilah sebenar cerita baju besi ni memang kau punya pun. Aku tempeling mungkin kau baru tahu. Kalau akulah, Ali tak kata gitu. Summa adafa qailan, ya Allah, dia kata, amirul mu'minin yuqadini amama qadihi wa qadihi yaqdi li alaihi. Kata apa kafir Zimmi? Ya Allah, peliknya kes ni. Ini amirul mu'minin lawan rakyat biasa. Dahlah rakyat biasa, kafir pula tu. Lepas tu dalam mahkamah syariah pula tu. Qadi Islam pula tu. Sahabat, di kalangan sahabat Nabi ni qadi, kibaru tabi'in pula tu. Aku ni kafir. Padahal kalau ikut boleh kalah aku, tiba-tiba menang aku. Allah menang aku. Apa kata kafir Zimmi ni? Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam tuan-tuan. Dengan sebab baju besi, dengan sebab keadilan Islam. Allahu akbar. Bila agak-agak kita nak lihat Islam memerintah semula tuan-tuan? Bila agak-agaknya? InsyaAllah. Amin. Amin pun macam tak confident aku dengar korang ni. Tahu nak jadi. Tak ada penyakit hati belaka ni kan. Biar kita ni ada kesungguhan. Kita tetap ada kelemahan tuan-tuan. Tak semestinya kalau Islam menang akan datang insya-Allah. Terus kita boleh lihat keadilan macam ni. Makan masa Syekh, makan masa bukan senang. Sistem kita ni entahlah. Orang duduk situ orang tahulah macam mana kan. Banyak yang memeningkan kepala kita. Oh, susah Syekh. Pening. Teknikalnya itulah inilah macam-macam. Kafir Zimmi tak cakap banyak. Aku menang kes ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun buat pengakuan, i'lam ayyuhal qadi, ketahuilah wahai tuan qadi, sesungguhnya baju besi ni milik Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Ceritanya, wa innani taba'tul jaisha wa huwa muntaliqu ila Siffin. Ceritanya masa Sayyidina Ali pergi perang ke Siffin, peperangan Siffin kan, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masa tu fasaqata dir'a an jamalihi al-awraq fa akhastuha. Aku ada dalam tentera Islam tu, aku follow kat belakang, tengok pergerakan tentera Islam. Masa tu waktu malam, terkali dapat pedekung, benda jatuh. Kenapa tu? Dia baju besi Amirul Mukminin. Apa ni, masih mahal punya. Aku pun hebat, aku pun ambil baju besi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib. Memang betul, inilah baju besi milik Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali tuan-tuan? Kalau kita, aku tempeling budak ni tu, nak mengaku hebat baju besi aku. Faqala Ali, amma wa innaka qad aslamta fa inni wahabtuha laka. Dek kerana kau masuk Islam, maka sebagai hadiah keislaman kau, aku hadiahkan baju besi ni pada kau. Bagi pula ke kafir Zimmi, dapat pula hadiah baju besi free Syekh. Wa wahabtu laka ma'aha hadzal farasa aidan. Dan Ali kata, dan sebagai tambahan hadiah yang kedua, kuda aku dekat luar, aku bagi dekat kau. Dapat pula seekor kuda bang. Untung biarlah menang kes, dapat baju besi, kuda, masuk Islam. Tapi tuan-tuan tengok ya, lelaki ni, siapa dia tuan lelaki ni? Walam yamdi ala hadzal hadis zamanun tawilun. Tak lama lepas pada peristiwa ni tuan-tuan berlaku, lepas pada kes ni tersebarlah kes ni, masyhur kes ni, masyhurlah sampai sekarang 2020. Saya baca kes ni tuan-tuan, mana kes ni memang terkenal zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalah biar betul lah. Lepas tu orang kata, oh akhirnya si kafir tu toke bandel masuk Islam. Lelaki ni tuan-tuan, hatta syuhida rajul yuqatilu al-khawarij hatta tahta rayati aliyin fi yawmi Nahrawan
wa yum'in fil qitali hatta kutiba lahu syahadatu. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, dia bersama dengan pasukan Sayyidina Ali, dan dia bersama dengan pasukan Sayyidina Ali berjuang berjihad menentang habis-habisan golongan Al-Khawarij di peperangan Nahrawan, sehingga akhirnya dia syahid radhiyallahu taala. Syahid, asalnya kafir, masuk Islam dengan sebab baju besi. Allahu akbar, kan? Rezeki dia, siapa sangka rezeki dia, tuan-tuan. Lagi anda nak perhabis cerita dia ni. Shuraih Al-Qadhi ni setiap kali kalau dia nak jatuhkan hukuman ke, nak panggil saksi ke, dia akan nasihat dulu. Dia kata apa? Sebenarnya yang jatuhkan hukuman korang ni, ya, saksi-saksi ni, sebab aku akan menjatuhkan hukuman berdasarkan penyaksian, dan bila aku lihat saksi ni adil, hukum zahirnya macam tu, tapi tak tahu yang sebenarnya macam mana. Yang sebenarnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Shuraih Al-Qadhi? Wa inni la'atqi nara bikum wa antum bi'itqaiha al-awla. Maka aku cuba menjauhkan diri aku dan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau elok boleh settle luar mahkamah, settle. Tak payah nak masuk mahkamah. Takut bila salah jadu zalim korang pula, kau menipu, wallahu alam, tak pasal-pasal masuk neraka. Atas dunia boleh lah kau mengilat, kau kona sana, kau kona sini. Wa kana syi'arul ladzi yuraddid Shuraih fi majalis qada'ihi, dan antara pesan sering dipesan oleh Shuraih Al-Qadhi dalam kes-kes mahkamah dia kata apa? Ghadan sayalamu zalimu manil khasir. Esok hari akan kita ketahui di hari akhirat siapa yang sebenarnya yang rugi, yang bohong. Inna zalim yantazirul iqab. Orang zalim atas dunia akan menanti balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal mazlum, manakala orang yang dizalimi, yantaziru nasafah, dia menunggu keadilan baginya. Wa inni ahlifu billahi, sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah, annahu ma min ahadin taraka syai'an lillahi azza wa jalla thumma ahassa bi faqdihi. Annahu ma min ahadin taraka syai'an lillahi thumma ahassa bi faqdihi. Aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya tidak ada seseorang yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasa, lepas tu dia berhenti, dia tak sambung dah, tuan-tuan. Saya pun tak faham maknanya apa. Saya berhenti kat situ, tuan-tuan. Kita pergi ke satu cerita di last. Dia kata kat sini, walam yakun Shuraih nasihan lillahi wa li kitabihi faqat, wa inna kana nasihan li amatil muslimin. Dia ni bukan sekadar sebagai hakim di mahkamah, bahkan seorang ulama yang menasihati orang awam biasa-biasa ni. Kan dia jumpa orang awam, sembang, cakap, nasihat, kan. Rawa ahaduhum qala sami'ani Shuraihun wa ana ashtaki ba'da ma ghammani li sadiqin fa akhadhani min yadi wan taha bi janiban. Ada seorang lelaki ni cerita, satu hari Shuraih Al-Qadhi dengar aku ni ada masalah. Adalah masalah aku ni, dan tak ada tempat nak mengadu. Lalu Shuraih aku panggil, meh ni. Dia pun agak bawa aku dekat satu sudut masjid dekat Iraq ni, dia duduk tepi aku. Dia kata apa? Ya ibn akhi, iyyaka wa syakwa li ghairillahi azza wa jalla. Kita ni kalau nak mengadu, elok mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man tashku ilaihi la yakhlu ayakuna siddiqan aw aduan. Kalau kau mengadu kepada manusia, manusia itu ada dua. Sama ada dia kawan baik dengan kau ataupun dia musuh kau. Amma sadiq, kalau dia kawan baik, kau mengadu masalah, fatuzinuhu, dia akan sedih. Allah sian, entah je. Kenapa orang buat, kan? Kalau kita kawan baik, kan, tiba-tiba kawan baik kita kena masalah, kita aduh, entah kena je, itu orang baik je, orang buat macam tu, entah Allah. Kita pula rasa sebab Allah macam mana, kau akan sedihkan dia. Amal adu, tapi kalau kau silap mengadu, kau mengadu kepada orang yang entah mana-mana, entah musuh kau, fayashmatu bika, dia kata padan muka kau, elok kau kena, kau mampus lagi bagus. Bala juga kita pada hari ni,
Kan? Ada masalah keluarga, mengadu dekat Instagram, lagi goblok. Kecoh satu dunia. Mengadu dekat Facebook, lagi bongong. Mengadu kat Google, ya Allah. Stupid betul orang zaman sekarang ni. Cerita belakang kebel hal keluarga dekat Instagram, oh dia ada goblok ke? Tak gerti aku. Dah ustaz, suami bukan nak dengar. Memang kalau suami kau tak dengar, ngadu pada Allah. Innahu sami'un qaribun mujib. Allah tu maha mendengar, maha dekat, maha memakbulkan doa. Kita. Lepas tu ada pula yang krokodil bawah tu. Kalau you rasa elok tak, you lah, I boleh temankan you. Lepas tu ya, lelaki macam kurang ajar lah, tak pasal bercerai. Kau tengok, kita bodoh belaka ni. Orang perempuan suka sangat mengadu kat Facebook, mengadu kat Instagram. Orang lelaki ada tak mengadu? Ada kan? Ada, tapi tak ramai lah. Boleh, pasal lelaki ni dia suka tengok kita, dia scroll. Orang perempuan dia mengadu cerita. Ni masalah kita ya. Tak payahlah, tak payah. Kalau bini, kalau ada masalah keluarga, kalau suami tak ada dengar, isteri tak ada dengar, mengadu pada Allah. Bangkit malam, tahajud, doa pada Allah. Apa kau ingat kau mengadu kat Instagram boleh settle masalah kau? Jadi fitnah besar lagi adalah, iya ke? Awak dengar awak ni? Iya ke? Apa cerita? Ceritalah kat saya. Saya tak cerita kat orang, tobat pun. Awak cerita kat saya. Saya bukan apa, ambil kau. Lepas tu cerita kat kamera. Virus satu mesej kau tak? Takkan selesai. Kalau kita sama-sama keluarga kita, panggil dua-dua pihak, belah mak, belah abah dia, keluarga dia sembang, settle keluarga tak apa. Jangan cerita dekat masyarakat luar ni Dan mengadulah pada Allah. Dia belaka Allah, kan? Jangan putus asa dengan Allah. Maka apa kata Syurah Al-Qadhi? Kau kalau kau ngadu pada kawan baik kau, dia akan sedih, dia akan susah hati. Kalau kau ngadu pada musuh kau, dia syukurlah padan muka kau. Semaqal, dia kata dekat kawan ni, lelaki ni, yang ada masalah ni, unzur ila aini hadhi. Dia berkata, kau nampak tak muka aku? Dia suruh tengok muka Syurah Al-Qadhi, kau tengok muka aku. Wa asyara ila ihda ainaihi. Kau tengok mata aku ni. Fa wallahi ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا منذ 15 سنة ولكني ما أخبرت أحدا بذلك إلا أنت في هذه الساعة. Kau tahu tak? Aku ni sebenarnya dah buta sebelah mata 15 tahun. Tak ada seorang habuk tahu aku buta kecuali kau pada hari ni. Maknanya dia tak pernah cerita masalah dia pada manusia. Orang tak tahu rupa-rupanya Qadhi ni sebelah mata buta, Syekh. Nampak duduk macam okey. Rupanya buta sebelah. Dia tak pernah cerita ke orang. Dia tak pernah mengadu. Tak pernah. Punya sabarnya dia. Tapi dia kena kesian sangat dekat hamba Allah ni, dia cerita. Aku tak pernah cerita kat orang. Yang aku ni mata buta, aku ni masalah. Tak ada. Aku cerita dekat kau nak bagi motivasi je. Maknanya mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baru sesemua dah kecoh. Sesemua 3 hari dah. Nyampah betul. Poyo. Come on baby. Poyo semua tu. Buang karen. Ama sami'ta qaula al-'abd as-salih. Ni elok hafal ayat ni. Ayat yang kedua surah Yusuf ayat 86. Surah Yusuf ayat 86. Ni cerita apa? Cerita Nabi Yaqub kan. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Kita ni bila tekanan, semua orang ada masalah tuan-tuan. Bukan tuan-tuan aja. Aku yang berceramah depan korang ni macam bagus, macam tak ada masalah. Masalah mana kan, macam-macam masalah. Tapi buat bodoh gitu lah. Masalah penuh atas kepala. Ni baca ayat ni. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Ayat 86 surah Yusuf. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadu segala masalahku, kesedihanku hanya pada Allah. Bila kena musibah je tuan-tuan, kena musibah je, selain daripada kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Kan? Oh, baca. Serah pada Allah lah. Serah pada Allah.
Tapi nak dapat level ni susah juga. Time ceramah boleh lah, tengah marah boleh nak baca innama bu'ashku bathi, boleh belah kan, mengamuk juga kita. Maka apa kata Syuraih Al-Qadhi, faj'alillah azza wa jalla mashkak wa mahzanak inda kulli naibatin tanubuka, maka jadikan Allah tempat mengadu, Allah tempat merayu, Allah tempat segala-galanya di semua musibah kita. Fa innahu akram mas'ulin wa akram mad'uin, Allah lah semulia-mulia tempat kita minta, mengadu segala masalah. Kan? Ana punya masalah apa dia tuan-tuan? Mahat ana tak jalan-jalan sampai sekarang. Daripada tahun 2014 sampai 2020. Apa masalahnya? Pening kepala aku. Tapi mengadu pada Allah. Tapi aku mengadu kat korang juga dah ni. Astagfirullahaladzim. Nak covernya kan, kita doa lah, Allahumma yassir umura bina imahadina, Allahumma yassir, doa. Setakat ni Allah tak makbul lagi. Bila wallahu a'lam bissawab, insya-Allah 2020 Allah makbulkan, amin. Terima kasih banyak. Mana tahu ada di kalangan amin wali-wali pada malam ini diterima Allah, amin. Anda tak ada cerita kat orang tau, anda cerita kat tuan-tuan aja. Sama dengan cerita Syekh Quraim pula, Syuraih Al-Qadhi. Okeylah tuan-tuan ni, bukan apa, kadang kita fikir kan, aku ni nak buat mahat, nak mengajar agama. Orang buat disko senang je lepas lulus. Orang buat hotel senang aja lulus. Orang buat rumah senang. Aku punya mahat kenapa tak lulus? Mengadulah pada Allah. Adalah tu dosa kau banyak lagi, senang. Fikir gitu je lah kan, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah tuan-tuan, begitulah cerita kita pada malam ini tentang seorang tabi'in yang dikenali sebagai Syuraih Al-Qadhi yang menjadi hakim selama 60 tahun. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Tuan-tuan semua, insya-Allah anda akan ke Syria pada 14 hari bulan 1. Ni insya-Allah betul-betul masuk tuan-tuan. Ni betul-betul masuknya. Jadi kami akan masuk berlima ke kawasan Idlib. Idlib ni memang kena serang dah lama lah ya, sebab dia kawasan utara yang masih lagi ramai kita kata kawasan yang menentang Bashar al-Assad. Jadi kalau kita contohlah Idlib ni macam contoh macam Kelantan lah gitu kan. Situlah kena attack, tak habis kena attack aja. Gitulah keadaannya. Tapi Kelantan taklah kena attack gitu. Tapi Idlib ni gitulah. Bom tanpa henti. Dan untuk maklumat tuan-tuan, kerajaan Turki dah tak buka border dah. Sebab pelarian dalam Turki dah cecah 4 juta orang. Kerajaan Turki ni kalau dia dah bela pelarian, dia bela betul-betul. Dia tak nak dia bela dia sambil lewa, dia tak nak. Jadi dia ni orang kata tak nak ambil risiko, dia terpaksa tutup border. Tapi di waktu yang sama, dia masih lagi berikan bantuan dalam Syria. Mana kawasan kena bom tu ada kawasan yang aman lah kan. Dia buat kem-kem pelarian untuk kawasan tu. Jadi insya-Allah kami pada 14 hari bulan 1 akan ke sana bersama 5 orang. Dan nama kami ni memang kami dah serah kepada pihak keselamatan Turki. Dia dah cek latar belakang kita orang, dilepaskan untuk masuk ke dalam zon merah. Kalau ikut tak boleh. Kalau ikut tak boleh. Tapi sebab kita ada ma'had dalam tu, sekolah Muslim Care 2 kat situ. Kita anak-anak sangat tengok apa cerita sekolah tu. Dengar cerita malah kena bom dah. Kena bom belah atas lah. Dalam tanah okey lagi, boleh belajar lagi. Jadi tuan-tuan, kita pun sedia maklumlah keadaan yang amat teruk, musim yang amat sejuk. Kita dalam surau ni pun sejuk dah. Ini ikon bid'ah tuan-tuan, buatan manusia ni. Sejuk-sejuk keluar, boleh panas balik. Bayangkan rumah dah habis hancur, nak tidur kat mana tengah-tengah padang, bawa lari tu je. Bawa lari selai sepinggan dengan bawa toto tu je. Duit tak ada, apa tak ada, duduk di tengah padang.
Air tak ada, makan tak ada, apa tak ada. Nak kata apa tuan-tuan? Subhanallah ya. Allah uji orang-orang dekat Syam. Kalau tuan-tuan tengok, semua kebanyakan tanda-tanda kiamat Nabi sebut, semua berlaku dekat Timur Tengah. Kita dekat negara kita ni kan, Asia belah ini ni, berlaku juga tanda-tanda kiamat, tapi tak sedahsyat dekat sana tuan-tuan. Harap-harap Allah tak uji kita macam ujian mereka, insya-Allah. Amin. Tapi kita kena ingat, Allah uji mereka dengan peperangan, kesusahan, kesejukan. Allah uji kita dengan kesenangan, kemewahan. Kita makan tak habis, makan mewah kan. Kadang-kadang orang buat kenduri kahwin, catering, ambil lauk banyak tapi makan tak habis, membuang-buang. Kat rumah sama juga. Duit ada, simpanan ada, tapi nak bersedekah berkira, takut lari bajet. Padahal Nabi kata apa? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Takkan kurang harta hamba yang bersedekah, takkan kurang. Dan apa yang kita infak, tuan-tuan pun dah tahu belaka dah, cuma nak bagi semangat lagi kan. Tuan-tuan tahu belaka, apa yang kita infak ni zahirnya sahaja untuk umat Islam di Syria, tapi realitinya untuk akaun simpanan tetap kita di hari akhirat. Itulah ceritanya. Itulah akaun kita sebenar di hari akhirat ya. Jadi sekali lagi saya merayu insya-Allah malam ni, kalau tuan-tuan nak sponsor kemah pelarian, satu kemah RM350. Ya, murah je, RM350. Boleh muat 5-6 orang keluarga. Ya, nak bagi 2 boleh, 3 boleh, lebih pun tak apa. Boleh WhatsApp ana lah. Ya, nak infak malam ni pun boleh, bila pun boleh, sebelum 14 hari bulan 1 insya-Allah. Doakan kami semoga selamat pergi, masuk dan kembali insya-Allah. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.